الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi berkati dan juga dirahmati, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah taala memelihara kita daripada wabak-wabak penyakit khususnya yang hari ini berlaku di amnya di dunia kita, dan khususnya di negara kita yang hari ini sedang meningkat bilangan orang yang terkena virus tersebut. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan keberkatan dengan suratul Fatihah Allah Ta'ala melihara kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i a'la ila yaumiddin. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير وارثين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب إلى شيء وكل عليه ومن طلب إلى شيء أعين عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muslimin dan muslimat, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita membesarkan, sama-sama kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyakkan zikir-zikir ataupun ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara itu kita tergolong dalam golongan hamba yang senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di antara tanda-tanda orang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dia melipat kali gandakan amal ibadat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan bagi kesihatan kepada dia, makin dia sihat, makin dia dekat dengan Allah Ta'ala. Itu tanda dia bersyukur dengan nikmat tersebut. Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang kepada dia. Ada masa, maka dia gunakan masa yang lapang untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka itu tanda manusia itu bersyukur. Tuhan bagi kita makan, kita sihat, kita tak sakit dan sebagainya, maka kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan amal perbuatan yang kita lakukan, dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang cukup-cukup banyak, maka kita balas dengan melipat kali gandakan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba yang senantiasa bersyukur kepada-Nya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sambung balik pengajian kita 50 gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai selingan sebelum kita mulakan kuliah kita, maka saya mulakan dengan membaca ayat Al-Quran, Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun.
perancangan, aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan tanya, adakah ada undang-undang yang lebih baik daripada ataupun aturan yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada undang-undang ataupun peraturan yang lebih baik daripada caturan Allah taala. Maka wa nahnu lahu abidun, maka sama-samalah kita beribadat kepada Allah taala. Dan apa yang terjadi di dunia kita hari ini, kita anggaplah ini mungkin teguran, ini mungkin Allah taala nak berikan kita peluang untuk sama-sama melipat kali gandakan amal ibadat. Sebab Tuhan tak tarik nyawa kita terus, tapi Tuhan datangkan satu penyakit yang mana bagi orang yang beringat, maka dia tahu penyakit ni kalau kena boleh membawa kepada kematian. Maka sebelum Allah Ta'ala ambil nyawa kita, Allah Ta'ala bagi peringatan terlebih dahulu. Tujuan dia apa? Untuk sama-sama kita patah balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita mati terkena penyakit itu, tetapi kita mampu melipat kali gandakan amal ibadat, ataupun dia ambil nyawa kita waktu kita sedang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dunia akhir zaman dia banyak leka dengan pelbagai kemewahan dunia, sampai takutkan akhirat, sampai takutkan kematian. Kalau kita nak lari kematian macam mana pun tak boleh lari. Seperti mana dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8 tu. Surah ayat ni siapa ingat? Yang ayat tu, mulaqikum, sekiranya falaula, kenapa? Tafiru mulaqikum, nak kata kalau kamu nak melarikan daripada kematian, kematian akan menjemput kamu. Nak kata kematian akan datang kepada kamu. Lari macam mana pun kematian akan datang kepada kita. Dalam surah Jumu'ah ayat ke-8 tu, balik cuba tengoklah ayat ke-8 tersebut. Jadi mudah-mudahan apa yang berlaku khususnya di negara kita ni sebagai peringatan. Termasuklah nak kata apa, bab politik pun yang hari itu menjadi satu kekacauan, kemelut dan sebagainya. Apa yang ada hari ini, inilah aturan, inilah perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terima hati yang terbuka. Dan kita kena pegang satu saja, satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang apabila kita nak inginkan jawatan, maka berhati-hatilah. Yang mana Nabi sebut, hadis ini dibaca oleh Syekh Mutalawi Sya'rawi dalam satu persidangan yang mana dia menegur Husni Mubarak. Ayah boleh tengok bagaimana cara Husni Mubarak, bekas Presiden Mesir, naik tahta pada tahun 1981. Dia naik, lama dia naik. Bagaimana cara dia lepas mana Jamal Abdul Nasir tahun 1960-an 70-an, habis zaman dia tu naik presiden yang kedua itu Anwar Sadat. Nak kata cuba tengok Anwar Sadat tu mati macam mana, dia mati dibunuh. Dan ada sejarah mengatakan dalam pembunuhan tersebut adalah Husni Mubarak yang dia nak naik tahta awal. Dia masa tu dia timbalan presiden. Maka Anwar Sadat dibunuh, maka naiklah Husni Mubarak pada tahun 1981. Maka ketika mana tahun 1990-an ataupun nak penghujung 80-an tu, Syekh Mutalawi Sya'rawi yang meninggal tahun 1992, maka dalam satu persidangan dia pegang bahu mufti presiden Mesir ketika itu Husni Mubarak, lalu dia baca ayat Quran dan juga dia baca satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man talaba ila syai'in wukila alaih, barang siapa yang meminta-minta jawatan maka dia tanggung sendiri, maka Tuhan tidak akan tolong dia. Wa man tuliba ila syai'in, siapa-siapa yang tak minta jawatan tetapi jawatan tu datang kepada dia, dia yang dapat. Orang kata orang dia layak, dia berkaliber, dia ada ilmu pengetahuan dan sebagainya. Orang yang lantik kat dia tanpa dia meminta-minta, u'ina alaih, Allah Ta'ala akan bantu dia. Dan muslimin dan muslimat boleh tengok bagaimana kejatuhan rejim Husni Mubarak tahun 2011 di Mesir. Dia bukan jatuh dengan cara hormat, tetapi digulingkan oleh rakyat dia sendiri. Masa tu saya ada lagi di Mesir, dan saya nak kata apa, yang mungkin ayah boleh kalau ingat dululah, yang dulu ada student kena transit di Jeddah semua tu. Saya tak sempatlah di Jeddah sebab saya naik penerbangan yang terakhir sekali, yang mana sepatutnya penerbangan terakhir tu dia akan turunkan kami di Jeddah dan dia akan ambil orang yang student yang mula-mula sampai di Jeddah untuk bawa balik ke Malaysia.
Elok kami naik kapal terbang dalam 200 orang kot. Penerbangan terakhir Asia tu ingat lagi. Dia kata terbang ni straight ke lapangan terbang Bunga Raya. Waktu sambut tu bekas Perdana Menteri kita nak kata apa, Datuk Seri Najib, betul apa, PM kita lah ni Muhyiddin Yassin. Kira kami bakat salam dengan menteri-menteri lah waktu tu. Ingat lagi nak kata apa, tahun 2011 bulan 2, 14 bulan 2 kalau tak silap saya. Waktu saya dah tahun akhir dah, tahun 4 tu cuti 2 bulan, bulan 4 pergi balik nak kata apa. Sebab tinggal nak periksa yang tu lah, lepas tu habis dah lah. Baik. Jadi ala kulli hal nak bagi tahu kepada kita muslimin dan muslimat apa yang terjadi hari ini, maka sama-samalah kita berhati-hatilah. Tadi dah sentuh sedikit lah berkaitan dengan COVID-19 dan sebagainya. Dan kita sambung balik pengajian kita 50 gaya hidup Rasulullah SAW. Buka surat. Oh, bukan 54 lah, bukan 52. Hadis yang ke 60 61. Baik, kita masih lagi pada bab 61 ke 62? 62 kan. Bab 61 kita baca tentang doa lepas makan. Kita masih lagi pada bab berkaitan dengan doa makan, minum dan adabnya. Baik, hadis yang ke-62, siapa yang di kita boleh tengok muka surat 48 bawah sekali. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulan aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syurbata fayahmaduhu 'alaiha, rawahu Muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, daripada Anas radhiyallahu anhu. Saya pernah sebut Anas ni sahabat yang terakhir meninggal dunia. Orang sahabat yang terakhir tahun 98 Hijrah dia meninggal dunia. Maka berakhirlah generasi yang dipanggil sahabat ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa definisi ataupun apa maksud sahabat? Iaitu mereka yang mana beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan pernah melihat susuk tubuh baginda. Yang tu sahabat. Ada yang mana hidup zaman baginda tapi tak pernah melihat baginda. Dia tidak dipegang title ataupun tak pegang title sahabat. Dia hanya pegang title tabi'in. Di antaranya Uwais Al-Qarni. Dia hidup zaman baginda tapi dia tak pernah jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun duduk depan rumah dah. Waktu tu Nabi keluar berperang, maka dia tak dapat title sahabat tetapi dapat title tabi'in. Dan Anas, sahabat yang terakhir meninggal dunia, dan gelaran dia adalah orang gaji ataupun khadam baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dapat gelaran tu ketika mana pertama sekali Nabi sampai di Madinatul Munawwarah. Nabi sampai, mak dia bernama Ummu Sulaim, baru kematian suami dia, maka orang susah. Maka dia mewakafkan anak dia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk khidmat. Maka itulah gelaran dia khadam. Dan dia sahabat yang keempat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ranking yang keempat daripada 7 orang sahabat. Dan ayah saya pernah sebut dah pada pertemuan yang lalu, ada juga tentang Anas. Boleh search dalam internet doa Anas bin Malik, doa yang Nabi berikan kepada Anas bin Malik. Kalau boleh nak kata apa, bacalah, mudah-mudahan itu doa yang Nabi anugerahkan kepada Anas bin Malik. Dan apa yang Anas bin Malik dapat, mudah-mudahan dapat juga kepada kita. Doa dia, Allahumma akthir malihi wa walidihi. Ya Allah, kau perbanyakkanlah anak dia dan juga harta dia. Dan sejarah membuktikan anak Anas bin Malik cukup-cukup ramai. Wa wasi' lahu fi dari. Kamu lapangkanlah bagi dia urusan dunia dan akhirat dia. Bermaksud dia boleh beribadat kat dunia, dia senang nak kata hidup tak susah lah. Apa-apa kesusahan Tuhan settlekan, dan akhirat dia mudah. Yang ketiga, wa barik lahu wa barik fima a'taitahu. Kau berkatilah apa yang kau beri kepada dia. Umur dia, anak dia, lagi nak kata bermacam-macam lagi, kau berkatilah. Dan yang ketiga, yang keempat, wa ahsin amalihi. Kau perelokkanlah amalan-amalan dia. Dan yang kelima, waghfir zunubihi. Ampunilah dosa-dosa dia. Cuma kalau kita nak baca macam tu, janganlah kita duk baca hihi belakang tu. Itu dhamir untuk diri dia. Cuma kita kena baca lana belakang.
Allahumma aksir malana wa walidina. Betul. Wa wasi' lana fi darina wa ahsin amalina wa barik lana fi ma a'taitana waghfir dhunubana. Itu kaedah bahasa Arab lah untuk kita tukar kata nama. Kalau kita kata hi juga sama dengan apa yang Nabi baca tu, itu untuk diri dia. Ni untuk kita semua, maka kita kenalah ubah bahasa sikit. Itulah kelebihan bahasa Arab. Jadi kokoklah dalam masjid ni ada kelas bahasa Arab dan sebagainya. Sama-sama kita mendalimi. Bahasa Arab bukan satu bahasa yang mudah, dia cukup susah. Dan siapa-siapa yang belajar, dia akan rasa kenikmatan. Zuk tu sampai dia baca Quran, dia boleh faham sikit-sikit. Sekurang-kurangnya itu cara untuk khusyuk dalam solat. Dia dah baca sujud Subhana Rabbiyal A'la tu sampai umur 60, tak faham langsung apa dia sebut tu. Subhana Rabbiyal A'la. Perhati ataupun tidak, nak kata hebatnya Islam, bila mana kita berdiri tegak dan bila mana kita duduk tempat yang paling bawah, nak kata sujud lah, kepala kita yang mulia ni duduk tempat yang hina, tempat pijak juga lantai, maka kita puji Allah Ta'ala. Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Tapi kalau kita pun tak mengajar bahasa Arab, takut-takut kita baca sahaja tanpa kita memahami maksud yang terdapat dalam nak kata zikir-zikir dan juga doa-doa yang terdapat dalam semayang tersebut. Contoh duduk iftirash, duduk antara dua sujud tu, hak kita baca tu, ada 7 benda yang kita baca tu. Macam mana doa dia? Rabbi fili, bukan dia? Dia Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani. Ada 7 benda kita minta. Dan waktu itulah kalau kita perhatikan yang Islam ajak, dua cara duduk yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama iftirash, yang kedua tawarruk. Tawarruk macam mana? Duduk tayar akhir tu. Sebab tu adab berdoa bukan nak kata tak salah sila ni. Sila ni adab kita orang Asia. Tapi kalau ikut adab dalam nak berdoa, duduk dua tu ya. Iftirah yang pertama antara duduk antara sujud ataupun tawarruk, silang kaki tu. Maka bayangkan waktu tu kita duduk antara kedudukan yang mustajab doa, kita minta 7. Rabbi fili, ampunkan dosaku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, kau bagilah aku ni dimuliakan, warfa'ni, kau tinggi derajat aku, wahdini, kau bagilah petunjuk kepada aku, wa'fa'ani, ampuni dosa-dosa aku. Kita minta 7 kelebihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah kelebihan apabila kita belajar bahasa Arab. Sebab ada mana-mana masjid pun ada lah mungkin sehari 2 dia buat kelas bahasa Arab. Sekurang kita hadiri biar kita pun reti sama. Sebab ada setengah-tengah bukan masjid ni lah, ada masjid-masjid lain dia duk baca Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tak salah dia baca tu, tapi dia baca untuk diri mak pak dia. Padahal dia jadi imam tu. Dia jadi imam, duk baca Rabbi fili wali walidayya warhamhuma, pakat makmum amin kat pak dia, dengan mak dia. Mak dia dapat ahwan, pak dia dapat ahwan. Sedangkan tu dia pakai ikut hukum fiqh, imam tu zalim lah. Imam ni dia kena tunjang makmum-makmum tu. Tapi bila-bila dia doa untuk diri dia seorang, mak pak dia seorang, jadi dia panggil zalim lah. Bukan nak kata dosa besar dah. Tu nak kata syarat utama menjadi imam, dia kena faqih. Sama juga yang jadi kes hari ni COVID-19, nak kata kena pendekkan khutbah. Sebab kalau khutbah panjang, tu imam tu tak faqih. Lepas tu nak kata apa, musim masjid bagi tahu sebelum pukul 2 tambah-tambah macam masjid perai, dekat dengan bandar orang kerja. Orang bakal nak pergi kerja, mungkin nak rehat, nak makan dan sebagainya. Jadi kena pandai lah. Saya pergi mayang di masjid di Taman Tun Sadon. Nak kata Jumaat minggu lepas, kita pergi semayang tu, sebelum 1:57 settle semayang, habis settle semua. Nak kata apa, semayang semua settle. Nak kata lepas tu orang kelak senyum ya. Nak kata boleh rehat, boleh makan dan sebagainya. Saya pergi semayang masjid tu kat belah area Sungai Dua tu minggu ni 2 suku baru habis khutbah, tu tak semayang lagi. Nak kata pakai orang rugilah tu. Nak kata syarat utama untuk imam ni dia kena faqih, dia kena cerdik. Baik. Jadi kita tengok hadis yang pertama, maka tentang adab makan dan juga minum, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala redha. Redha bermaksud Tuhan sayang kepada hamba tersebut yang makan makanannya kemudian memuji Allah Taala. Sebab Allah Taala ni dia kena, Allah Taala ni Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Bila mana kita puji,
Allah Ta'ala, Tuhan akan tambah lagi rezeki tersebut. Tapi kalau kita kedekut dengan Allah Ta'ala, Tuhan bagi rezeki kepada kita dah, tapi kita tidak mensyukurinya, maka Tuhan akan keruk balik, Tuhan akan kedekut balik kepada kita. Sebab itulah di antara cara adab bila kita makan, maka di antaranya puji Allah Ta'ala dengan sekurang alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, ataupun cukup sekadar alhamdulillah, itu tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi tiap-tiap hari kita makan, duk suap saja nak cari keberkatan dengan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulakan dengan bismillah, kita sebut nama Allah Ta'ala, akhiri makanan kita dengan kita puji Allah Ta'ala. Tu di antara cara untuk kita menarik keberkatan dalam makanan. Hari ni kalau kita makan bermacam-macam tanpa mendapat keberkatan, tu yang lagi kita makan, lagi kita jauh dengan Allah Ta'ala. Berapa ramai manusia yang boleh makan tiap-tiap hari, tapi gagal untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah dia pun bagi alasan pula, nak kata apa, Perlis dan juga Negeri Sembilan, buat keluar lah, tak boleh sembahyang berjemaah dan sebagainya. Selagi mana kita Pulau Pinang tak dikeluarkan mana-mana arahan, maka kita teruskanlah. Tapi kalau mufti buat keluar, maka kita kena ikutlah. Nak kata apa, ulul amri, nak kata apa, pemerintah kita, maka jaga-jagalah. Tapi kalau rasa tak ada kawasan area ni, nak kata apa, jaga-jagalah. Tapi dengar kata dah ada dah area-area sini. Area-area sini pun ada lah, sebab Kak Ipang saya dia doktor, dia bahagian kulim, abang saya pun doktor, dia bahagian area sini. Jadi dia berkata ada dah lah, cuma tak diwawarkan lagi lah. Jadi berhati-hatilah benda tu, berhati-hatilah. Baik. Dan anugerahnya itu atau minum-minuman kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermaksud bila kita makan dan juga minum, kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah syarat nak makan dan juga minum, kita kena pilih halalan tayyibah. Nak kata dua syarat tu kita kena patuhi. Dan bila tak patuhi syarat tersebut, dia jadi macam ni ya. Punca COVID-19 ni daripada pemakanan. Pemakanan apa rasa-rasa tuan-tuan dan puan-puan? Dia pemakanan ular dan juga kelawar. Orang Cina hak wah tu pemakan dua binatang tu. Dan muslimin boleh search bagaimana, ada satu artikel tentang kelawar yang mengatakan pasal apa habit ataupun kehidupan kelawar ni, dia link. Nak kata dia keluar waktu bila? Malam betul tak? Dia duduk kat mana? Dia tak duduk tepi-tepi, nak kata dia duduk dalam gua betul, tempat yang selindung daripada orang. Sebab di antara pemakanan dia makan bakteria atau benda-benda yang boleh memudaratkan. Dia makan, dia simpan. Sebab tu dia keluar waktu malam. Yang kedua dia duduk jauh pada orang, duduk dalam gua. Tapi bila mana manusia makan dia tu, apa yang dia makan tu, maka berkesan kepada manusia, maka sebarlah hari ni yang dipanggil COVID-19, nak kata coronavirus tu. Dan hari ni cukup banyak kes kita hari ni. 16 bulan 3 mencecah 428 kes di Malaysia, yang mana Penang 7 ataupun 5 kes. Nak kata 7 ataupun 5 kes, Kedah 40 lebih. Nak kata Kedah dan Selangor yang banyak lah. Bahayalah, satu penyakit yang cukup bahaya. Sebab dia bukan melalui udara. Tapi dia melalui sentuhan. Penyebaran dia bukan melalui udara. Dia apa? Jenis angin dan sebagainya. Dia melalui sentuhan. Kalau contoh saya pegang cawan ni, kalau kita ada lah, pegang ni, satgi pakcik pun pegang tu, semua pakai kena. Lepas tu nak kata lepas ni salam tak payah dah. Nak kata salam, musafah bukan salam. Berjabat tangan tu kita elakkan, bukan tak boleh, kita elakkan. Takut-takut ada sistem lagi, kita elakkanlah sebagai kita sahut cabaran daripada JAKIM, Jabatan Kerajaan Islam Malaysia, yang mana elakkan bersalaman. Walaupun kita kena, bukan kita sombong, bukan kita marah. Salam ni lafaz Assalamualaikum. Tak payah kita musafah berjabat tangan tersebut bagi mengelakkan. Tapi kalau kita yakin dia tak ada apa, tak ada masalah lah. Kita yakin dia tak ada apa, dia kira okey, kita satu pun berjaga-jagalah. Takut-takut ada sejarah dia. Mungkin dia jumpa orang lain, dia tak ada apa, tapi mungkin yang hari ni kes tabligh tu, yang mereka perhimpunan 5,000 orang dan sebagainya, maka hati-hatilah. Bukan kita nak menakutkan, bukan kita rasa takut, tapi Islam ajak berjaga-jaga dan juga ikhtiar.
Ada kadang-kadang ada seorang dalam artikel tu, pasal apa kita nak takut dengan coronavirus. Nak kata apa? Dia juga makhluk Tuhan. Dan kuasa Tuhan nak bagi mati, matilah. Dia boleh kata macam tu. Ya memanglah, memang Tuhan kata mati, mati. Cuma Tuhan bagi akal kepada kita untuk berfikir. Kalau singa di depan kita, takkan kita nak tunggu singa tu? Kita pun kena lari jugalah. Jadi nak kata kita ikhtiar, carilah ubat dan sebagainya. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama baginda ajar kepada kita adab mensyukuri makanan dengan membaca alhamdulillah bila kita minum. Lepas tu Nabi ajar cara minum kita ni dengan ayat satu cawan ni 3 kali teguk. Permulaan baca bismillah, dah telan baca alhamdulillah. Tegukan kedua pun sama juga, baca bismillah, habis tu alhamdulillah, dan tegukan ketiga baca juga bismillah dan juga akhiri dengan alhamdulillah. Maka sunnah Nabi bila minum 3 kali. Nah, atas satu cawan 3 kali. Ustaz kalau minum dalam botol, buatlah 3 kali, tidak ada masalah. Yang penting botol itu kita minum seorang lah. Jangan kita duk minum botol itu nak kata apa? Bekas mulut kita duk share dan sebagainya. Nak kata adab pula lah, cerita adab, bukan kata haram, cerita adab. Kalau botol itu kita seorang, tak apalah, minum 3 kali. Ustaz larat nak minum 3 kali, nak kata tak ada masalah. Nak kata apa? Minum sekali, baca bismillah, lepas tu alhamdulillah pun dah memadai. Yang penting kita mampu bawa sunnah dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an Umar bin Abi Salamah qala kuntu fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sufhah faqala li ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Salamah berkata, saya di bawah pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawah jagaan baginda, dan saya memulurkan tangan hendak mengambil makanan di piring. Nak kata budak-budak kecil. Umar bin Salamah ni budak-budak kecil, maka dia pun nak ambil makanan, maka ditegur oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok perkataan ya ghulam. Ghulam ni wahai anak. Dia juga termasuk nak kata ya bunayya, ya walad, ya ghulam. Jadi 3 benda tu dia ada definisi dia masing-masing. Kalau ya walad ni bermaksud 1 sampai 6 tahun. Nak kata orang Arab panggil ya walad, nak kata wahai anak kecil. Bila sampai ya ghulam ni, dia satu tahap yang mana kita kena mendidik. Nak dia reti ada akal 7 sampai 15 tahun. Dia panggil ya ghulam, nak kata dalam tempoh kita nak mendidik tu. Ni kaedah bahasa Arab lah. Yang ketiga bila nak atas 15 sampai ke atas tu, dia panggil ya bunayya. Sebab tu dalam Quran sebut dalam surah Luqman, ketika mana Luqmanul Hakim nak menasihati anak dia pada ayat ke-12, Allah Ta'ala gunakan ayat ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu mensyirikkan Allah Ta'ala, sebab syirik merupakan satu benda yang dosa besar. Maka perkataan ya bunayya dalam kaedah anak tu dah akil balik. Sebab budak kecil 1 sampai 6 tahun tak ada masalah. Sebab apa? Dia kecil lagi. Jadi dia apa? Dia pun tak tahu. Kita cerita tentang Allah Ta'ala pun dia pun tak tahu. 7 sampai 15 tu mungkin baru proses nak belajar. Bila 15 sampai ketua tersebut, maka dia pun dah ada emosi, dia dah ada perasaan, dia tahu Allah Ta'ala tu nak kata apa? Kalau cerita tentang sifat Allah Ta'ala pun dia tahu, maha mendengar, maha mengetahui dan sebagainya. Maka perkataan Arab menggunakan kaedah ya bunayya. Jadi dalam tempoh ni digunakan ya ghulam, dalam tempoh nak mendidik anak tersebut. Maka Nabi sebut kepada Umar bin Abi Salamah, ya ghulam, wahai anak kecil, samillah, nak makan bacalah dengan nama Allah Ta'ala. Lepas tu hari ni nak makan pun, lepas kita makan, sebelum kita makan, bacalah bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was sami'un alim. Dan hari ni pun kena baca hari ni. Manakan kita ada virus COVID-19 tu, maka kita bacalah nak kata apa? Pagi 3 kali, petang 3 kali. Nak canggih lagi, setiap waktu solat, lepas solat baca 3 kali. Itu sebagai pendinding kita.
Yang nak mudaratkan Allah Ta'ala, yang tak mudaratkan Allah Ta'ala juga. Dan top up dah dengan doa yang hari ni dalam radio duk banyak duk baca, doa Abi Darda, iaitu doa dari cegah daripada malapetaka. Ni kan malapetaka lah COVID-19 ni. Maka siapa yang tak pernah baca, maka bacalah. Search dalam internet doa Abu Darda. Dalam buku Yasin tu, kalau Yasin dah tahlil tu memang tak ada. Dia Yasin dengan maksurah tu rasa ada belakang. Dia ada belakang sekali. Kebanyakan buku ada. Tak ada, hari ni semua canggih-canggih dah handset. Maka tekan doa Abu Darda yang Nabi berikan kepada Abu Darda, yang mana doa dia berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim innallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyataha inna rabbi 'ala siratikal mustaqim. Itu doa yang Nabi berikan kepada Abu Darda, dan Abu Darda apply ataupun aplikasikan doa tu tiap-tiap hari. Dan satu kejadian berlaku kepada perkampungan Abu Darda selepas mana kewafatan baginda, yang rumah dia terbakar, kampung halaman dia terbakar. Dan dia yakin dengan doa tersebut bahawasanya rumah dia tak kena apa. Maka bila mana orang balik tengok, memang satu-satu rumah yang tak terbakar, yang tak terkesan apa-apa dengan kebakaran, rumah Abu Darda. Maka bila ditanya apa sebab, maka dia kata, baginda anugerahkan doa ni kepada aku dan aku amalkan tiap-tiap hari. Maka sama-samalah kita amalkan, mudah-mudahan bukan sekadar COVID-19 saja, kemalangan, rumah kita masuk pencuri, sama-sama kita amalkan, mudah-mudahan ini benteng bila mana kita mengikut sunnah ataupun akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, nak makan pun bacalah bismillah. Sebab hari ni makan kita pun bermacam-macam. Kita tak tahu orang tu masak macam mana, kita tak tahu bagaimana basuhan orang tu macam mana, kita pun tak tahu dia beli dari mana. Tapi untuk benda yang halal, ya, jangan kita duk pi makan benda-benda yang haram, duk tempat haram baca bismillah, tu pun kena bagi tahu juga. Sebab ada orang tanya kan dalam doa duha tu, wa in kana haraman fatahhirhu. Dia kata, ustaz, kalau saya minum ekor menang-menang, saya solat duha, duit tu suci balik tak? Sebab ada orang tua-tua nak kata dia mungkin dia duk main, kan nak kata orang sini nak kata orang tempat lain lah, tapi ada lah. Dia kata dia duk main nombor tu lah, nombor ekor dan sebagainya. Lepas tu dia katakan doa untuk solat duha tu dia ada wa in kana haraman fatahhirhu, kan ayat depan tu, wa in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayasiru. Hak ujung tu wa in kana haraman, sekiranya rezeki tu haram, fatahhirhu, maka kau sucikanlah. Boleh tak? Boleh. Kalau saya mayang duha, duit tu suci tak suci? Dia kata tak suci jugalah. Nak kata jangan duk suci pula. Baik. Jadi dengan kita baca nama Allah Ta'ala untuk mengundang keberkatan. Dan saya pernah sebut dah, banyak restoran-restoran kita, saya tak bagi tahu mana tempat yang mana, sebab ini pengalaman, bukan pengalaman saya. Saya pernah bagi tahu anak saya, tiga orang tu boleh nampak benda-benda tu. Jadi kita pun pergi kat dia, kita bawa dia. Ada dulu kita bawa lah, kita tak tahu kedai makan, sebab kita pun tak nampak, dia pun nampak. Kita duduk sila, duduk elok-elok dia kata monyet duk lompat, satgi kerau duk lalu bawah ni, satgi anjing hitam tu. Dia macam-macam dia sebut. Jadi takut kedai-kedai yang mana kita nampak dia tak jaga benda tu untuk pelari dan sebagainya, wallahu a'lam lah. Jadi mudah dengan kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan sebut nama Allah Ta'ala, apa yang kita makan tu, benda tu menjadi keberkatan kepada kita. Takut-takut kita makan benda tu halal, memang halal, tapi takut-takut kosong lah, takut jadi adat saja. Bila mana kita tak mulakan dengan nama Allah Ta'ala, apa perbuatan kita tu akan jadi adat saja. Kita makan, kenyang saja, tidak mendapat pahala ibadat. Suapan kita, kunyahan kita, telan kita, semua perbuatan tu akan jadi adat bila mana kita tak mulai dengan baca bismillah. Sebab dalam hadis ni yang depan-depan dulu kita baca, muka surat 4 kalau tak silap saya,
Satu hadis Nabi sebut, kullu amri dhibalin, semua perkara akan jadi sia-sia. La yubda'u bismillah fahuwa aqta, apabila tidak dimulakan dengan baca bismillah ataupun sebut nama Allah Taala. Maka Nabi ajar kepada budak anak tersebut dengan samillah, bacalah nama Allah Taala. Yang kedua, adab makan, wa kul bi yaminik, makan menggunakan tangan kanan. Sebab boleh je makan tangan kiri, tapi adab. Sebab Nabi ajar benda-benda yang kiri ni untuk buat perbuatan-perbuatan yang tak berapa elok sikit. Nak kata kita nak basuh kemaluan kita, kita nak qada hajat kita, maka perbanyakkan guna tangan kiri. Tangan kanan ni untuk ibadat. Bukan nak kata tak boleh makan tangan kiri. Boleh ya, cuma lalu tak lalu ya. Lalu tak lalu ya. Boleh je ambil wuduk tangan kiri dulu, tidak ada masalah. Tapi saya kata dalam bab kebaikan, maka Nabi dahulukan segala perbuatan menggunakan tangan kanan, termasuklah kita makan. Sebab apa? Tangan kanan Nabi cukup suka. Dan yang seterusnya, wakul mimma yalik, makanlah makanan yang berdekatan dengan kamu. Nah, kata jangan kita duk flyover sangat. Kalau makan dalam talang tu, satgi ayah silang kat atas, mak nak ambil sambai, anak nak ambil ayam, pakat silang habis semua, nampak tak beradab, kucar kacir ketika makan tersebut. Jadi ambil yang berhadapan dengan kita. Depan ayah tu dah sambai, nak kata telan sambai dulu, nak kata ambil sambai dulu, nak kata adab lah. Saya kata bukan salah buat flyover macam mana pun, cuma ini adab dalam makanan. Bila mana kita makan berhidang ke ataupun buffet ke, makan makanan yang hampir terlebih dahulu supaya nampak tata tertib kita sebagai orang Islam. Jangan kita duk langkau, jangan kita duk ambil ikut dan saja, sebab tidak menunjukkan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 benda yang perlu kita buat ketika nak makan. Yang pertama, baca bismillah. Yang kedua, makan makanan menggunakan tangan kanan. Dan yang ketiga, wakul mimma yalik, makan benda yang hampir dengan kita terlebih dahulu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang Nabi ajar lagi. An ibni Ka'b bin Malik an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalasi asabi'a wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha, rawahu Muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perangai ni orang lama-lama masih buat lagi, tapi anak-anak muda dia rasa macam jijik, dia rasa macam kotor, dia rasa macam tak payah buat, tak apa benda tu. Tapi orang-orang lama dia masih mengamalkan. Apa dia? Daripada Ibnu Ka'ab bin Malik, dari bapaknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda apabila makan menggunakan 3 jari. Jadi 3 jari yang dimaksudkan adalah yang ni. Dipanggil apa ni? Dipanggil ibu jari, jari telunjuk, wusta, nak kata jari tengah. Jadi mulakan bila kita nak makan 3 jari ni terlebih dahulu. Nak kata kalau Ustaz, kalau ambil nasi, nak kata sebab tu nak Islam galakkan makan benda-benda yang ringan terlebih dahulu. Nak kata kalau kita ambil kurma, takkan pegang 5 biji, biji macam tu tak. Kita tak pegang kurma macam tu. Kita akan menggunakan 3 jari. Kita makan buah takkanlah genggam sampai apa? 5 jari. Nak kata mulakan dengan menggunakan 3 jari terlebih dahulu supaya dapat pahala sunnah. Sebab zaman Nabi tak ada nasi macam kita. Takkan nasi 3 jari, jenuh juga bila nak habis. Jadi sebagai orang yang cerdik, dia mulakan apa-apa makanan menggunakan 3 jari. Carilah benda kurma ke, buah ke, benda-benda yang senang kita nak ambil 3 jari tu. Bila mana kita guna 3 jari, maka kita telah mendapat pahala sunnah ketika nak makan. Dan yang kedua, sunnah yang Nabi buat, beliau mengulum jarinya sebelum mengelak. Baginda menghabiskan saki-baki di tangan dia makanan. Apa sebab? Hadis di bawah akan sebut. Saya sebut awal-awal, kita tak tahu di mana keberkatan makanan tersebut, di awalnya ke, di pertengahannya ke, ataupun di akhirnya. Sebab masih ada saki-baki. Tapi kalau tak ada apa dah, jangan duk jilat mukulum sampai bunyi macam-macam. Ustaz kata sunnah nak isap, tahu sampai apa? Sampai orang tengok depan pun, ni macam lapar sangat. Nak kata pandai-pandailah. Kalau rasa macam ada makanan yang terlekat kat tangan kita ni, maka kita apa? Kita kutiplah. Nak kata kulumlah. Tapi kalau tak ada, sebagai syarat pun tak apa. Nak kata apa? Ujung jari pun tak apa, sebagai syarat buat sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, tu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan sunnah baginda menggunakan 3 jari dan juga menghisap jarinya
supaya mungkin mudah-mudahan di hujung makanan kita tersebut keberkatannya terletak di situ. Dan yang seterusnya, yang keempat, hadis yang ke-65, an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'ama la'iqa asabi'ahu al-thalatha qala wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha waliyakulha wala yada'ha lisyaitan wa amarna an naslutal qas'ata qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, ini adab makan seterusnya, beliau menggunakan 3 jari. Macam saya kata tadi, menggunakan 3 jari dan berkata, bila di antara kalian sepotong makanan terjatuh, ambil kembali dan dimakan, tidak tersisa untuk setan. Bermaksud yang pertama, jangan kita membazir. Jangan kita membazir. Makanan tu kalau nampak elok jatuh di kelipingin kita tu, kutip makan. Ataupun jatuh bawah pun, selagi mana tak terkena najis, maka kita kena ambil. Ini adab. Bukan nak kata kalau tak ambil haram. Tak, cerita buku ni, dia bukan nak kata dosa pahala, bukan nak kata haram ataupun halal, tapi lebih kepada adab. Sebab Nabi diutuskan untuk menyempurnakan adab manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Sebab manusia kalau ada ilmu macam mana pun, akhlak tak ada, cukup-cukup hodoh perangai, orang tidak akan sanjung. Tetapi kalau orang tu ilmu tak ada, ilmu ni bermaksud dia tidak ada pekerjaan yang tinggi, jawatan yang besar-besar, tapi adab ada, maka akan dipandang mulia, akan dipandang nak kata apa, satu markah yang cukup-cukup tinggi. Sebab tu nak kata adab perlu kita titik beratkan dalam keluarga kita. Sebab tu orang-orang tua-tua tak bagi keluar malam, semua dalam buku adab ada. Lepas maghrib jangan keluar, nak makan basuh tangan, lagi pagi depan orang tua-tua hormat dan sebagainya. Itu nak kata semua adab yang Islam ajar. Sebab apa? Sebab dia akan meninggikan martabat manusia tersebut. Tapi kalau kita tidak ada adab, sama juga hari ni kes, kalau suami isteri tu, suami tu duk pegang, aku ni suami hang isteri aku, hang kena taat kepada aku. Nah tu pun salah, itu pun tak beradab. Ya, dalam satu bahagian ya hang suami aku, tapi hang kena ingat dalam satu bahagian dan sudut yang lain, hang sahabat aku. Bila sahabat, isteri pun boleh tegur suami dia, dan suami pun boleh tegur isteri tersebut. Tapi kalau suami tu tak faham, dia tahu, dia mengaji, dia kata apa, isteri kena ikut cakap dia saja. Lepas tu nak kata apa, isteri pula mungkin tak cerdik juga, ikut dia. Nak kata ikut cakap suami tu. Kalau suami tu tak semayang, dia kata hang duk marah-marah kat abang apa, hang tu isteri ya, aku ni suami. Hak suami tak semayang, suami duk mekong, isteri pun tak kata apa. Sedangkan kalau yang cerdik, nak kata apa, dia tegur, dia apa, minta pandangan dan sebagainya. Sebab tu nak kata sebagai suami isteri pun dia ada satu sudut lagi, iaitu sahabat. Suami boleh tegur isteri, isteri pun boleh tegur suami tersebut. Bila title sahabat, kena jaga perasaan lah. Nak kata macam kita kawan, boleh tengok ikut suka. Jadi itu nak kata apa, kekeluargaan. Tapi kalau kita ni duk ego, suami nak kata kena ikut cakap suami pun parah juga. Pun ada satu soalan orang tanya kat kita, saya pun tak tahulah. Soalan ni bukan nak kata lucah dan sebagainya, cuma kita jawab dengan, dia kena jawab dengan cara adab. Dia tanya, ni perempuan tanya, dia kata dia puasa wajib, nak Ramadan, dia puasa wajib. Tiba-tiba di luar kurungan tu, macam mana ustaz kalau suami tu minta tuntutan lelaki, tu, isteri tu macam mana? Dia kata bila kita nak terikut puasa, dia kata hang isteri aku nak kata apa, hang kena tunai, dia hang isteri dahaka. Jadi dia kata dia buat macam mana? Rasa jawapan ayah nak jawab macam mana tu? Isteri tu puasa wajib, tiba-tiba suami tu nak tuntutan lelaki, nak kata dia nak bersama dengan isteri dia, dia akan isteri tu bagi tahu tengah puasa. Kalau ikut hukum,
Kalau ikut hukum macam mana? Ayah yang buat macam tu dah lah. Tak kira buat gawat dah. Nak kata dia kena, benda tu dia adab lah. Adab. Yang pertama simple jawapan dia. Yang pertama kalau ikut hukum, yang mana dia perlu dahulukan. Cuma dia itu kena komunikasi. Isteri tu kena bagi tahu kata dia puasa wajib. Dia boleh puasa, dia urusan dia dengan Allah Ta'ala. Maka kalau Allah Ta'ala dengan manusia, yang mana perlu didahulukan? Maka automatik Allah Ta'ala. Benda tu nak kata apa? Fleksibel. Benda tu nak kata apa? Bukan nak lalu tu petang buat apa, malam boleh dan sebagainya. Maka sembang adab. Nak kata adab. Tapi kalau suami tu tak reti bahasa, isteri pun tak reti bahasa, dia kira batalkan puasa dia saja. Nak kata apa? Dia kira apa? Hapuskan puasa dia macam tu. Nak kata apa? Tak cerdik lah. Lepas tu nak kata adab cukup-cukup penting dalam kekeluargaan, sebab dia akan menjamin keharmonian rumah tangga tersebut. Sama juga dalam bab makan, kalau kita tak ikut apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang tu yang kadang-kadang apa yang kita makan tu hilang keberkatan. Hilang keberkatan. Baik. Di antara Nabi sebut, terjatuh ambillah kembali dan dimakan. Selagi mana tidak terkena najis, lagi mana tak kotor, selagi mana kita rasa lantai tu elok, nak kita ambil, kita makan. Sebab apa? Supaya tak tersisa kepada syaitan, bermaksud nak elakkan pembaziran. So, dalam surah Isra ayat ke-24 bawah sekali tu, Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang yang membazir ni sahabat-sahabat syaitan, saudara-saudara syaitan. Nak kata apa? Ikhwanu syayatin. Ayat tu ikhwanu syayatin. Tuhan tak pakai sahabat, Tuhan tak pakai satu kalimah lagi, kawan. Dia panggil apa? Sadiq, kata silap saya nak kata kalimah kawan, tapi Tuhan guna ikhwan. Nak kata satu ungkapan yang mana orang yang bazir ni dia betul-betul rapat dengan syaitan. Dia betul-betul rapat dengan syaitan. Sebab itulah perangai syaitan. Benda-benda yang buruk semua perangai-perangai syaitan. Maka Nabi nak elakkan benda tu, maka Nabi ajar kepada kita supaya ambillah kembali dan dimakan. Saya sebut selagi mana tak kotor, maka kita makan. Dan beliau berpesan untuk mengusap piring. Ini adab. Memang kita adab. Sama juga tadi kita makan, nak kata kita kulum tangan kita, yang ni piring kita usap. Orang-orang dulu duk buat benda ni, apa sebab? Sebabnya kalian tidak tahu bahagian mana yang berkah. Kita kalau tak berkat ni, 24 jam kita boleh nilai. Bagaimana ulama ajar, min alamatin maqtillahi ala abdih, di antara tanda-tanda menunjukkan kebencian Tuhan kepada hamba dia. Tuhan tak sayang kepada dia, berkat tak ada kat dia. Antashqala fima la ya'ni, Allah Ta'ala sibukkan dia dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ayah-ayah, ibu boleh cek sendiri. Kalau sehari tu tak baca Quran, tapi benda lain boleh buat, tu tanda hidup kita tak berkat. Tempat lain boleh pergi, tempat kerja boleh pergi, masjid tak boleh main, tu tanda. Nak kata apa? Hidup kita tidak ada keberkatan. Bukan Islam larang nak pergi kerja, pergi lah. Tapi adakan masa untuk Allah Ta'ala, adakan masa untuk dunia kamu. Nak kata urusan dunia kamu, jambatan akhirat. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia sebagai apa? Sebagai ladang untuk akhirat. Maka kerja kita akan jadi ibadat kalau kita sertakan dengan nilai-nilai Islam. Sama juga dalam apa lagi? Kita boleh baca sana COVID-19 ni berjela sampai kita boleh hurai. Tama-tama bab politik kita tahu A sampai Z. Macam-macam, dia masuk pintu belakang lah, dia apa lagi? Pintu atas lah. Tentu saya tak urai lah, kata ayah-ayah pun tahu sendiri, pintu atas ke, pintu belakang ke. Yang pasti waktu depa masuk tu pintu tak ada dah. Betul? Masuk dia kata waktu depa masuk, nak kata apa? PN masuk baru ni, pintu tak ada dah. Sebab rumah tu dah roboh dah. Bila roboh dah tu, pintu belakang mana nampak dah, bingkai pintu pun tak ada dah. Jadi ikut suka nak masuk kat mana pun, atas bawah ke kanan kiri, sebab pintu dah tak ada dah. Faham lah. Tak faham, cari apa yang saya kata. Pak orang duk kata apa pintu belakang dan sebagainya. Soalan dia, pintu tu, rumah tu tak ada dah. Rumah tu tak ada dah, jadi pintu pun tak ada, roboh dah. Jadi bingkai kayu, bingkai pintu pun tak ada, depan belakang, tingkap pun tak ada. Jadi apa salahnya masuk ke atas, lompat dan sebagainya. Baik. Jadi nak kata kita tak tahu di mana keberkatan. Jadi ayah-ayah kalau boleh semayang, boleh beribadat, dunia dapat, akhirat dapat, tu tanda hidup kita berkat. Tapi kalau hidup dunia saja,
Tesco boleh pi, barang-barang, semua barang-barang keperluan semua kita boleh pi. Tapi infak kita tak boleh hari tu. Maka itu tanda hidup kita tak berkat. Itu di antara cara kayu ukur untuk kita nak ukur bagaimana hidup kita berkat ataupun tidak. Hidup kita berkat ataupun tidak. Sebab keberkatan cukup-cukup penting. Kalau hilang keberkatan, maka porak-poranda lah nak kata urusan kita. Dunia porak-poranda, akhirat pun porak-poranda. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pun baru minggu lepas kalau tak silap saya hari apa? Hari Ahad minggu lepas 8/3 2020. Dia backdated sikit lah nak kata apa 8/3 hari Ahad minggu lepas. Rasa-rasa je hari apa? Macam-macam tahu belakang hari apa? Kau tak tahu kau? Tak tahu lagi ya. Nak kata hari wanita sedunia, kan? Nak kata hari Ahad minggu lepas. Bukan nak kata kita nak ikut orang putih, orang barat dah. Cuma wanita ni cukup hebat di sisi makhluk yang bernama lelaki. Wanita ni cukup hebat. Dia banyak mempengaruhi makhluk yang bernama lelaki. Saya tak kata suami, dia ada banyak anak, suami, ayah. Nak kata wanita ni dia cukup hebat. Sebab tu sebagai adab kita kena jaga mereka. Bukan kita jinjing mereka, bukan kita pijak-pijak mereka, tapi mereka berada di sisi kita. Sebab dalam satu kata-kata hikmah bahasa Arab, indama takunu almar'atu, ketika mana kamu menjadi seorang perempuan, ibnatun, anak perempuan, fatahha, dia telah membuka abwabul jannah, pintu-pintu syurga, li abiha, untuk bapa dia. Nak kata kalau ayah tu ada seorang anak perempuan dalam family dia, dia jaga bagi elok, dia jaga anak perempuan tu elok, tutup aurat dan sebagainya, maka anak perempuan tersebut akan bagi peluang kepada bapa dia untuk memilih mana-mana pintu syurga. Bayangkan kalau 4 orang dalam family dia, 4 orang anak perempuan, maka pak tu cukup bahagia. Kalau dia pilih jaga bagi elok anak dia, hukum hakam anak itu taati, maka pak tersebut mendapat satu kunci syurga. Mana-mana pintu syurga dia boleh masuk. Nak kata tu hebat makhluk yang bernama wanita. Wa indama takunu zaujatun, ketika mana wanita itu menjadi isteri dia pula, zaujatun, maka takmiluddin, dia telah menyempurnakan agama dia, li zaujiha, untuk laki dia. Nak kata wanita, nak kata kita sakit ke, kita gelisah ke, kita bimbang ke, maka isterilah yang akan menenangkan kita. Isterilah yang akan bantu kita. Dia tak sama. Kalau kita sakit, adik-beradik kita boleh jaga, tak rasa-rasa. Walaupun darah daging kita sendiri, kadang-kadang adik-beradik kita pun tak sanggup nak jaga abang dia, tak sanggup nak jaga adik dia. Tapi kalau bini, baik buruk pun, kadang-kadang isteri tu dia akan jaga. Sebab ada baru-baru ni ada kes tu, kes yang cerita sampailah tak habis lagi. Hak suami tu dia lari pi rumah adik dia. Konon-konon adik dia tu boleh jaga dia. Sebelum ni isteri dengan anak, walaupun isteri tu tak cakap, dia pun tak cakap dengan bini dia. Bini dia pun minta banyak kali nak pisah, tapi tetap jaga kebajikan. Sebab dia selagi mana suami dia jaga. Anak pun jagalah. Bila anak jaga dan sebagainya, dia masih memburukkan keluarga dia. Dia cerita ke orang, anak dia tak jaga, bini dia tak jaga. Sedangkan bini jaga elok dah. Dia bila bini dia pergi kerja semua, dia panggil orang sebab dia bini pun pandai, anak pandai, pasang CCTV. Bila apa? Bila dia pergi kerja semua, dia kecak habis bilik dia, rumah dia semua tu. Itu dia panggil orang. Dia kata hangpa tengok. Nak kata apa? Depa tak jaga aku dan sebagainya. Tak apalah. Lepas tu dia kata adik dia jaga, dia pindahlah rumah adik dia. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Nak kata 7 bulan tak balik rumah. Jadi anak bongsu tu pun baru-baru ni dia nak balik lah, balik tengok pak dia. Dan dia pun baru kerja. Bila baru kerja ni nak bagi sikit kat pak dia lah. Walaupun pak dia macam mana pun, yang penting dia tetap pak aku. Jadi dia pun nak bagilah sikit. Jadi pi rumah pak menakan tu. Dia duduk rumah pak menakan, rumah adik dia lah. Pi daripada pinggang dekat 50 lebih, kecil lah ni. Nak kata apa? Pak dia tak ada lah handset macam ni. Dia handset jenis apa? Kecil tu lah, sekadar boleh call lah. Kesian lah, dia pun tengok kesian lah. Kesian. Lepas tu dia pergi sana, anak yang sulung tu dia pergi orang, 2 beradik. Pi pun nampaklah atas katil tu satu buku. Satu buku tu
Orang tua-tua umur 75 dah. Hak lelaki 75, bini 58 tak pencen lagi. Baru nak pencen 2 tahun lagi kot. Bini cikgu. Tak apalah. Anak tu buka, yang pertama dia tulis tempat yang paling aku benci, mahkamah. Dia tulis nombor telefon mahkamah tu. Mahkamah tu. Tak mungkin mahkamah duk call sebab bini dia buat tuntutan fasakh. Jadi duk call sebab bila mana dah 3-4 kali laki tu tak pergi menghadap, tak pertahankan hujah dia tu, automatik nak kata apa? Akan terjatuh nak kata benda tu cerai tu. Oleh pihak berkuasa nak kata tuan hakim lah. Lepas tu dia tulis, yang tak tahan dia tulis anakku, kawan saya kata anak pertamaku yang derhaka. Dia pun nama anak dia tu, hak mai tu. Pun nombor telefon sekali. Ada 4 orang anak dia, semua anak derhaka. Hak yang tak tahan nak bongsu tu, gaya nak bagi kat pak duit dah. Mai tu niat nak bagi duit kat pak dia tu. Sekali dengar tengok macam tu, simpan balik duit tu. Dia simpan, dia tak bagi. Yang tak tahan, lepas tu dia tulis lah. Sebelum anak tu atas tu, isteriku yang derhaka yang membuatku derita. Dia tulis dalam telefon bini dia. Nak kata mungkin dia dendam lagi dengan bini, wallahu alam lah, wallahu alam. Salah siapa kita pun tak tahu nak kata apa. Saya pun tak kata bini pun ada salah, suami pun salah. Yang isteri tu kata, dia cerita makcik tu cerita kat saya, dia kata laki dia ni ego kuat. Dia tak pernah minta maaf kat dia. Dia tak pernah nak kata, isu dia banyak lah. Nafkah semua bini tanggung dulu. Lepas tu anak-anak semua laki abaikan sampai ketua. Dia kira api-api kat adik-adik dia. Yang keluarga dimarahin tu lah. Hak laki pun sama, tak tahu wallahu alam macam mana. Lepas tu dia tulis adik-beradik dia ada 7 orang. Adik-beradik dia, abangku yang ku sayangi, adikku yang menjaga aku. Dia tulis adik-beradik dia semua baik-baik. Jadi nak ajar adab lah, adab. Jadi sebagai seorang isteri, maka dia telah menyempurnakan agama kepada suami dia. Baik buruk dia pun nama isteri dia akan jaga. Sebab nak kata hebatnya orang perempuan. Dan yang ketiga, wa indama takunu ummah, ketika mana orang perempuan tu menjadi mak, radallah radaha, rada Allah Taala, rada anak tersebut terletak kepada rada dia. Kalau dia rada kepada anak dia, maka Tuhan rada kepada anak tersebut. Maka ini hebatnya orang perempuan. Maka sama-samalah kita hargai mereka, sama-samalah kita raikan mereka. Mudah-mudahan mungkin ayah-ayah tiga benda tu ada. Mungkin ada anak perempuan, mungkin ada isteri dan ada mak. Maka hargailah mereka. Saya pun ada, tiga pun masih hidup lagi. Nak kata kita pun ada anak perempuan, kita tahu perangai dia macam mana. Kecil-kecil dia pun minta macam-macam. Jadi nak kata kita kena raikan dia, sebab dia baru kecil lagi. Yang kedua, kita pun ada isteri, yang kita pun ada mak lagi. Jadi sebagai orang lelaki, dia kena pandai-pandai lah nak kata bahagikan tugas sebagai seorang lelaki. Dia tak dilebihkan isteri dia, tinggalkan mak dia. Dia tak dilebihkan mak dia, tinggalkan bini dia. Dia tak lebihkan anak dia, tinggal nak kata mak dan juga isteri dia. Maka orang lelaki, sebab tu Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada orang lelaki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki lebih sikit pada orang perempuan, sebab nak kena handle benda tu. Nak kena handle benda tu. Sebab orang perempuan, sebagai anak perempuan, bila dah kahwin, hilang tanggungjawab kita sebagai pak. Betul? Nak bukan hilang tanggungjawab pak, hilang tanggungjawab kita untuk jaga dia, untuk nasihat dia. Laki dia ada. Bila dia kahwin pun tanggungjawab suami dia. Dan mak pun walaupun anak perempuan, nak kata apa, bila dia kahwin, dia pun tak kisah dah pasal anak perempuan. Sebab apa? Dia pun ada lelaki dia. Biar orang lelaki, dia kahwin macam mana pun, mak dia kena jaga, bini dia kena jaga. Kalau anak perempuan pun dia kena jaga. Sebab tu nak kata adab kita kena belajar. Baik, dan yang terakhir, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Jabalatul bin Suhaim qala asabana 'amu sanah ma'a ibni Zubair razaqna thamara fakana Abdullah bin Umar yamurru bina wa nahnu na'kul wa yaqulu la taqaranu fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qiran thumma yaqulu illa an yasta'zina ar-rajulu akhahu rawahu al-Bukhari atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih kepada jangan gelojoh. Dalam bab makan jangan gelojoh. Dikhabarkan kepada kami Jabalah bin Suhaim, setahun kami kelaparan ketika bersama Ibnu Jabir. Dia bukan Ibnu Jabir sini ya, Ibnu Zubair. Sebab dalam bahasa Arab tu Ibnu Zubair tu bawah tu. Siapakah Ibnu Zubair? Ibnu Zubair nama penuh dia Abdullah bin Zubair, anak menakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia bernama Zubair bin Awam, berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Aisyah
maka dapatlah anak bernama Abdullah bin Zubair. Maka Abdullah bin Zubair dia tergolong dalam 5 Abdullah yang diistimewakan zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 Abdullah zaman Nabi tu yang Nabi cukup suka dengan dia. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Yang kedua Abdullah bin Zubair, anak menakan dia. Yang ketiga Abdullah bin Abbas, sepupu dia. Yang keempat Abdullah bin Mas'ud, sahabat dia. Dan yang kelima Abdullah bin Rawahah yang mati syahid dalam perang apa tu? Yang perang yang sekali dengan apa? Ja'far At-Tayyar tu, yang meninggal tu, yang syahid waktu tu. Jadi 5 Abdullah zaman baginda yang baginda cukup seronok dengan mereka. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Zubair, anak menakan dia. Abdullah bin Abbas, pupu dia. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, sahabat dia. Sahabat yang mana di antara kelebihan Abdullah bin Mas'ud, suara dia seumpama suara baginda. Kalau orang tak tengok muka dia, orang kata itu baginda baca, tetapi bukan baginda baca, Abdullah bin Mas'ud. Dan yang kelima Abdullah bin Rawahah, iaitu panglima perang yang lawan dengan tentera Rom yang sekali dengan Ja'far At-Tayyar tu, dia meninggal, saya lupa perang apa. Jadi 5 Abdullah diistimewakan. Maka mereka ni budak-budak lagi, kami hidup dengan kurma. Dan ketika mana Abdullah bin Umar lewat, Abdullah bin Umar seorang yang alim, cukup alim, dia pemegang ranking yang kedua, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda, dia nombor 2. Maka kami sedang makan, dia berkata, jangan mengambil 2 sekaligus. Nak kata jangan gelojoh lah dalam bab makan, jangan kita ni gelojoh. Sesungguhnya baginda SAW telah melarang mengambil langsung 2. Nak kata jangan, saya kata jangan gelojoh dalam bab makan pun, jangan gelojoh. Tengok orang belakang sama. Ni kadang-kadang kita makan tak tengok orang belakang dah. Tu yang kadang-kadang catering pun pening. Buat elok dah, tengok garu kepala ya. Sebab apa nak kata apa? Bila mana kita tak fikir orang belakang, ambil macam-macam tu, tak salah ambil itu, tapi tengok orang belakang. Saya pun kadang saya banyak buat program. Tahun lepas lah, tahun ni jarang sikit program. 2018, 2019 tiap-tiap minggu kita akan keluar program. Buatlah buat jauh-jauh sikit lah. Sebab kalau buat dekat-dekat, budak-budak pakat lari, belia-belia pakat lari. Macam saya lebih pada belia. Jadi belia pakat, kalau buat dekat-dekat ni mereka cungit balik. Kalau buat area Sungai Petani ke, siap lah. Sekejap lagi kalau program tu tak best, kontak cari bawah atas, cabut lah. Jadi kita bawa lah api jauh-jauh, api belah kamera ke, belah Selangor, kita bawa lah dengan bas dan sebagainya. Jadi bila main sampai tengah hari tu, kita deal lah dengan pihak resort ataupun hotel tu. Kita deal dengan mereka tu banyak tu ya. Sebab apa? Biasalah kalau jenis kenduri lain, resort dia per kepala betul. Jadi sekali hantam tu, mereka kan kira apa? Main perut je main lapak mah. Gawat kadang-kadang. Jadi kita pun tak larang mereka lah, cuma kita pun ada nak kata apa, ada nak kata apa, okey nak kata ada, kita dah spare dah. Kalau apa-apa tak cukup nanti suruh mereka masak, kita bayar balik lah. Jadi kita buat macam tu lah. Tapi memang tak cukup lah. Kalau 80 orang tu, kita kata 80, kadang-kadang boleh lah 50, 60 orang makan. Hak yang tu kan pengusaha, nak kata apa, pihak hotel ke resort masak lain. Nak kata makan, tengok-tengok orang sama lah, jangan gelojoh dan sebagainya. Bukan satu kesalahan. Kalau habis tak apa, takut-takut makan tu tak habis, maka dia telah menzalimi orang lain. Ni nak cuti sekolah ni, Nuri, hati-hatilah sama. Orang kata tuan rumah pakat resah, Nuri lah ni, tak dibenarkan salam. Faham lah? Dah tak dengar salam tu susah sikit lah. Jadi siapa-siapa yang nak buat kenduri tu ni, buh tabung, letak tabung, tak kotak ke, tak salam tak apa, suruh dia lepas dalam tu je. Sebab kadang-kadang malam ni kenduri bukan nak kata minta dah, mungkin orang tu niat sedekah. Jadi dia ni nak cegah daripada COVID-19 tu, mungkin tak ada salam. Dia salam tu mungkin tuan rumah kata rugi sikit laku tu ni, sedia tabung. Nak kata buh tabung, nak kata apa, buh lepas tu ke. Nak kata jangan kita tak bagi, bukan nak kata satu kewajipan, bukan nak kata kita nak sangat duit tetamu tu, kita buat bagi makan depa tu, kita nak berikan makan, mungkin depa nak sedekah balik kepada kita. Depa pun turut nak menyumbang kenduri tu. Depa pun nak dapat pahala-pahala lah. Jadi saya kata siapa yang buat kenduri tu ni, dalam tempoh cuti sekolah ni, buh tabung satu. Buh tabung tutup pula, jangan buh tabung buka pula, orang nampak. Nak kata buh tutup sikit. Tak ada lah salam kuk tu tak ada lah. Nak kata buh dalam tu semua. Sebab kena bagi tahu kadang-kadang tuan rumah
dah tak ada salam ni. Jadi orang hak main kedua pun simpan duit siap-siap. Dia tak bagi. Jadi pandai-pandailah. Baik, kecuali Nabi sebut kemudian dia menambahkan kecuali dia minta izin kepada saudaranya. Dengan syarat dia minta izin sama ada tuan rumah ke, orang catering tu ke, untuk dia makan lebih sikit, maka tidak ada masalah. Sebab apa? Bila mana kita gelojoh, takut-takut kita menzalimi orang yang di belakang kita. Kita ambil tiba-tiba tak habis. Tengok-tengok ada 2-3 orang lagi, sial pula. Jadi kita menzalimi mereka. Jadi inilah adab yang Nabi ajar dalam barang bab makanan, supaya kita ikut. Tak boleh buat semua. Buat sekadar kemampuan kita, buat sekadar apa yang kita boleh buat. Mudah-mudahan dengan kita beradab dalam makanan, Allah Ta'ala limpahkan keberkatan. Apa itu keberkatan? Fa innaha ziyadul khair. Keberkatan itu sesungguhnya menambahkan kebaikan. Lagi kita makan, lagi kita dekat dengan Allah Ta'ala, tu tanda apa yang kita makan berkat. Lagi kita makan, lagi kita kuat beribadat, tu tanda kita berkat makanan kita. Persoalan hari ni, ayah-ayah tengok kedai makan cukup banyak, tapi rumah-rumah Allah Ta'ala surut. Jadi itu problem kita hari ni. Dia keberkatan bukan diri kita sendiri. Kadang-kadang hak peniaga tu pun sama. Kalau peniaga tu dia buat ikut suka, jual ikut suka, basuh ikut suka, maka makanan tu tak berkat. Kita pula makan daripada makanan yang tak berkat, tu yang makin lama makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tak salahkan kedai makan dan sebagainya. Nak buka kedai makan, buka lah. Tapi bila mana kita jaga halalan tayyibah, jaga keberkatan, mudah-mudahan mereka makan, mereka kuat beribadat disebabkan pemakanan kita, kita pun mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berniagalah, tidak ada masalah. Cuma carilah keberkatan dalam perniagaan, carilah keberkatan dalam pemakanan kita, supaya hidup kita dirahmati dan juga disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tangguh pada muka surat 51, hadis yang ke-66. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung balik. Dan yang terakhir, jagalah kesihatan kita sama-sama. Jagalah diri daripada virus yang hari ini menular, supaya kita ni dapat hidup selesa, hidup harmoni dan sebagainya. Dan amalkanlah doa Abu Darda sebagai hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, pakailah, dia panggil apa? Hand sanitizer tu. Nak kata apa? Pakailah selalu. Mungkin masjid pun diarahkan untuk siapa-siapa nak main masjid tu kena tekan sikit, sapu kat tangan. Dan benda tu lah ni pun mahal dah ni. Orang menega cukup sakan. Nak kata dia orang pun pandai, dia bila benda tu dia orang ramai nak, dia tak harga tinggi. Dia tahu orang tetap akan beli. Mahal macam mana pun orang tetap. Cuma siapa yang menega macam tu, janganlah terlampau zalim sangat. Benda ni melibatkan nyawa, maka mungkin kita memudahkan orang, maka Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Mungkin kita ada banyak stok. Sebagai contoh, siapa nak beli kat aku sebotol RM30 ke RM40 ke. Sebab kadang-kadang beli besar tu, Dettol punya pun RM8. Padahal sebelum ni RM3-4 ya. Bila main dia besar ni Dettol RM8 nak tambah kalau besar-besar ni aja ni. Mau 30-40 ni. Jadi bila mana nak berniaga pun tak apalah. Tapi nak kata bila kita menyusahkan orang, kita rugi balik dah. Jadi waktu orang memerlukan, maka kita berikan kemudahan kepada mereka. Siapa-siapa yang lebih itu, bagilah kepada kawan-kawan kita yang memerlukan. Kok dia minta ada lebih tak. Kalau kita rasa adik dia mungkin orang susah, dia mungkin family dia ramai, maka apa sana kita bantu. Tapi kalau kita tengok dia ni pun gaji pun lebat, kerja pun hebat, tiba-tiba dia minta kat kita, pandai-pandailah ayah nak sebut macam mana. Sebab dia mampu. Kalau tak mampu lain. Sebab dia mampu. Sebab ada kadang-kadang orang mampu dia malas beli. Ada yang tak mampu, dia terima padah. Nak kata apa, dia sakit, dia kena jangkitan dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita beringat. Dan hari ini pun KKM pun duk war-warkan tentang siapa-siapa yang menghadiri jemaah tabligh di Petani Jaya tu, supaya bukan serah diri, nak kata pi buat saringan di hospital-hospital, klinik kesihatan, supaya nak mengelakkan wabak ni lebih menular. Sebab lepas mana kes tabligh tu terus nak mendadak. Jadi dia satu benda yang cukup-cukup bahaya. Maka sama-sama kita jaga. Kaedah mengatakan al-wiqayah khairu minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada merawati. Sebab kita kesian doktor-doktor, nurse-nurse, MA di hospital tu,
Mereka pun manusia, ada anak bini, mereka pun lapar juga. Bila mana ada orang kata boleh kita pergi saringan, memang boleh pergi. Tapi kalau mereka pun kena 24 jam kerja tu, anak bini macam mana? Nak kata makanan pun macam mana? Mereka pun manusia. Jadi sama-sama kita bagi kerjasama. Mudah-mudahan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita tolong dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita. Baldatun thayyibatun wa ghafurur ghafur, negara yang baik, maka Tuhan akan ampunkan rakyat tersebut. Maka kita pun dah habis dah ke mulut politik kita. Mudah-mudahan kita pun dapat baldatun thayyibatun wa ghafurur ghafur, dan mudah-mudahan yang kita kerjasama dalam masalah hari ini kesihatan kita COVID-19 ni, kita kerjasama, kita pun dapat sekali lagi baldatun thayyibatun, negara yang baik, wa ghafurur ghafur, Allah Taala ampunkan masyarakat atau rakyat yang hidup di bawahnya. Jadi yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu kerana saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir